Menganalisis elemen sistem elektrik. Analisis dilakukan untuk memastikan setiap elemen dalam litar elektrik mencukupi dan mematuhi nilainya. Contoh analisis dapat dilihat pada jadual 2.3.2 di bawah dengan merujuk kepada rajah 2.3.16 di bawah. Kita lihat jadual 2.3.2, jadual analisis elemen elektrik dalam gadget litar. Kita ada bilangan elemen elektrik, kuantiti, nilai parameter, contoh komponen elektrik, sambungan. Bilangan satu sumber. Apa sumber kita? Sumber kita ialah bateri saiz AA, double A. Kuantiti berapa bateri ni? 2 biji. Bila 2 biji, satu bateri bernilai 1.5 volt. Bila 2 biji, bermaksud nilai bateri kita ialah 3 volt. Ni contoh gambar tu lah. Saiz double A. Sambungan dia positif bekalan ke mentol 1. Maksudnya di sini kita akan gunakan medium iaitu wire untuk sambung daripada positif. Okey, untuk bateri bateri sel kering double A, positif di sebelah atas, negatif di sebelah bawah ni. Kedua, kita lihat beban beban kepada litar kali ini ialah mentol. Berapa biji kita gunakan? 4 biji. Nilai ohm dia ialah 36 ohm. Ini gambar dia gambar mentol yang kita gunakan. Mentol 1 ke mentol 2 ke mentol 3 dan ke mentol ke-4. Ini dia punya penyambungan wire dia lah. Yang ketiga, kita lihat medium. Apa dia medium di sini? Ialah wire lembar tunggal. Mengikut saiz ketinggian dan kelebaran almari. Wire lembar tunggal kita gunakan di sini merah dan juga hitam. Biasanya merah ini untuk positif, hitam ni untuk sumber kepada sumber negatif. Okay. Yang keempat ialah kawalan. Kawalan kita di sini ialah Swiss Micro. Swiss Micro satu saja kita gunakan. Ini gambar ya. Okay, ini gambar Swiss Micro. Mentol 4, daripada mentol yang keempat tadi terus ke terminal NC. Terminal NC ni ialah normally close Swiss Micro dan terminal COM. COM ni common ke punca negatif bekalan elektrik. Membina gadget elektrik berfungsi 2.3.6. Pada peringkat ini, satu gadget yang berfungsi akan dihasilkan untuk diletakkan di dalam almari pakaian. Berdasarkan lakaran reka bentuk litar yang telah dihasilkan dalam rajah 2.3.11 di bawah, terjemahkan lakaran tersebut kepada litar bergambar untuk membina gadget elektrik berfungsi. Jenis penyambungan yang digunakan untuk litar gadget ini ialah sambungan jenis litar siri. Jenis litar siri. Okey, kita lihat rajah 2.3.16 iaitu litar bergambar gadget elektrik. Ini contoh dia. Litar bergambar gadget elektrik. Ini bateri dan pemegang bateri. Kemudian mentol 1, mentol 2, mentol 3 dan juga mentol 4. Terus kita sambungkan kepada Swiss Micro. Okey. Untuk sudut maya, imbas QR code di bawah untuk menonton video pembinaan suatu gadget elektrik mudah. So para pelajar boleh gunakan telefon bimbit untuk scan QR code ni ataupun pergi ke link yang tertera. Berdasarkan litar bergambar di atas yang tadi ni yang di atas ni tadi, gadget tersebut akan dipasang di dalam almari pakaian. Contoh kedudukan gadget itu adalah seperti yang ditunjukkan dalam rajah 2.3.17 di bawah. Kita akan lihat sebentar nanti. Okey, ini gambar rajah 2.3.17 kedudukan gadget elektrik di dalam almari. Jadi awak boleh lihat ini contoh almari pakaian awak. Okey.
Dan bagaimana awak nak pasang tu, awak lihat dalam ini. Awak boleh pasang 2 di atas mentol dan 2 di bawah. Di sebelah kanan ini bateri 2 biji dan ini adalah Swiss Micro. Swiss Micro. Langkah-langkah pembinaan litar gadget elektrik. 1. Sediakan bahan-bahan yang diperlukan dengan merujuk lakaran atau litar bergambar yang di atas tadi. 2. Sediakan 4 mentol berkuasa 3 volt. Okey. Kenapa kita guna mentol 3 volt? Kerana bateri yang kita gunakan di sini 2 biji saiz AA dan 2 biji itu saiz volt dia ialah 3 volt. Kalau kita gunakan mentol yang lebih rendah daripada 3 volt, contohnya kita gunakan mentol 1.5 volt ataupun 2 volt, mungkin mentol itu akan terbakar kerana voltan mentol itu lebih rendah daripada voltan bateri ni. Jadi kita kena ambil mentol yang nilai voltan dia 3 volt. Kalau kita pakai voltan mentol yang terlalu tinggi pula, contoh macam 9 volt ke 12 volt ke, mungkin mentol itu akan malap kerana mentol itu mempunyai volt yang lebih tinggi daripada voltan yang dibekalkan. Jadi 2 biji bateri saiz AA bersama dengan pemegang bateri, Swiss Micro, wire lembar tunggal. Okey, ikut panjang pada gadget kita lah. Yang ketiga, kemudian tentukan susunan dan kedudukan gadget pada almari pakaian. Maksudnya awak boleh ubah lah. Kalau awak nak letak 4 mentol di sebelah atas pun boleh. Kalau awak nak letak 4 mentol di sebelah bawah pun boleh. Terpulang pada awak. Kalau awak nak pakai 8 mentol letak sebelah atas pun boleh. Terpulang pada awak. Yang keempat, lakukan penyambungan litar gadget. Awak buat penyambungan. Dan yang kelima, selepas penyambungan lengkap, pasang penyambungan litar gadget itu di dalam almari pakaian. Baru awak masukkan dan lekatlah, pasanglah. Sama ada awak guna skru ataupun awak gunakan double sided tape ke, terpulang pada awak. Okey, 2.3.7 membuat pengujian dan penilaian kefungsian gadget. Macam biasalah, selepas awak buat sesuatu projek, awak kena buat proses pengujian. Maksudnya awak kena uji awak punya gadget berfungsi atau tidak. Okey, kita lihat di sini A, pengujian. Apa tujuan dia? Tujuan pengujian dilakukan pada gadget ialah untuk memastikan gadget pada litar dapat berfungsi seperti yang dikehendaki. Gadget tu mestilah berfungsi dengan betul. Sambungan mentol dan switch dipasang mengikut litar skematik dan juga litar bergambar yang telah ada tadi. Dan litar ini disambung dengan sumber elektrik. Apa dia sumber elektrik dalam kes litar ini? Dalam kes kita penyediaan gadget ini ialah bateri. Bateri 1.5 volt 2 biji, iaitu bateri saiz AA. Ujian dibuat pada Swiss Micro, dilepaskan dan semua mentol menyala. Maksudnya bila kita buka almari, Swiss Micro pun dilepaskan dan keempat-empat biji mentol itu semuanya mesti menyala. Okey, B, penilaian. Kita buat penilaian. Penilaian dilakukan selepas pengujian. Selepas habis pengujian tu baru kita buat penilaian. Penilaian ini kita lakukan ke atas semua komponen. Semua komponen yang ada dalam gadget tu semua kita buat penilaian. Okey, penilaian ke atas semua komponen pada gadget litar elektrik. Jadual 2.3.3 menunjukkan contoh penilaian yang dibuat terhadap gadget. Inilah jadual dia, jadual 2.3.3. Contoh jadual penilaian reka bentuk gadget litar elektrik, lampu almari pakaian. Okey, tengok bilangan. Ini aspek yang dinilai, berfungsi atau tidak berfungsi, dan juga catatan. Kita lihat yang pertama, mentol. Aspek yang kita nilai mentol. Mentol berfungsi tak? Menyala tak mentol tu? Menyala. So kita tulis sini berfungsi. Catatan dia ialah mentol menyala apabila pintu almari itu dibuka dan mentol terpadam apabila pintu almari ditutup. Okey, itu catatan. Yang kedua, pendawaian wire. Bila mentol menyala, mentol di atas ni menyala, maksudnya pendawaian wire berfungsi. Catatan dia disambung kepada semua komponen. Semua komponen dalam litar. Swiss Micro, mentol 4 biji dan juga bateri. Yang ketiga, litar. Litar itu berfungsi sebab mentol dah menyala tadi kan. Okey. Catatan dia bekalan kuasa mengalir lancar. Yang keempat, bateri. Bateri juga berfungsi sebab mentol menyala tadi kan.
membekalkan kuasa yang mencukupi. Dan yang kelima, Swiss Micro. Swiss Micro berfungsi kerana mentol tadi menyala, dan Swiss berfungsi dengan baik mengikut objektif, iaitu apabila pintu almari ditutup dan dibuka. Bila pintu almari ditutup, lampu padam. Bila pintu almari dibuka, lampu menyala. Okey, C ni hasil penilaian kita. Kita nilai sendiri apa pendapatan kita terhadap pemakaian kita kepada gadget elektrik. Hasil daripada penilaian didapati bahawa kecerahan lampu gadget itu tidak dapat menerangi keseluruhan ruang di dalam almari. Maksudnya macam tak cukup terang. Lampu tu macam tak cukup terang, dan semua tempat pakaian dalam almari tu tak berapa boleh dilihat sangat kerana kita tengok kecerahan lampu tu macam tak berapa menerangi semua tempat dalam almari tu. Lebih-lebih lagi pada waktu siang. Waktu siang lagi lah tak nampak. Okey. Kedudukan susunan pemasangan gadget pada bahagian almari perlu ditambah baik. Jadi hasil penilaian kita nampak sini, susunan pemasangan gadget perlu ditambah baik dan diperkemas. Kedudukan wire, contoh perlu ditempatkan di bahagian yang tidak dapat dilihat. Di mana? Seperti di belakang almari pakaian. Sebab wire tu nampak berserabut kat dalam tu. Okay, bila dengan 4 biji mentol kita nampak wire tu macam berserabut, tak cantik kedudukan wire di sebelah bahagian dalam. Jadi kita buat penambahbaikan, kita letak wire tu di sebelah belakang almari. Manakala bahagian yang menempatkan mentol perlu dibuat lubang. Kita buat lubang agar bahagian mentol saja kelihatan di permukaan. Sebab mentol tu dia ada dua, dia ada soket mentol dan dia ada mentol. Maksudnya di sini hasil penilaian kita, soket mentol tu kita kena letak bahagian luar, supaya hanya bahagian mentol saja kita nampak daripada bahagian dalam almari tu. So di situ kita boleh buat penambahbaikan lah. Pemegang bateri pula perlu diletakkan di belakang bateri, okay, untuk tujuan kemasan. Tetapi ini mungkin akan menimbulkan masalah semasa hendak menggantikan bateri yang lemah. Kita boleh letak di bahagian belakang, tapi mungkin akan ada masalah lah bila kita nak ganti bateri tu. Tapi kita boleh letakkan dia di sebelah belakang. Kedudukan Swiss Micro adalah tepat. Tempat Swiss Micro tepat, tak payah kita ubah lah di sebelah tepi sebelah kanan tadi. Kerana tui penolak Swiss Micro akan tertekan apabila pintu almari ditutup. Oleh itu, gadget ini perlu dilakukan penambahbaikan. Okey, kita kena buat penambahbaikan fungsi agar menjadi lebih cekap dan lebih kemas. 2.3.8 mencadang penambahbaikan ke atas reka bentuk gadget yang telah dibina. Untuk penambahbaikan kecerahan mentol. Tadi kan kita dapat hasil pemakaian kita kan, mentol tu kan tak menerangi semua dalam almari pakaian, macam tak cukup kuat lah cahaya tu kan. Satu uji kaji telah dikenal pasti. Uji kaji dijalankan ke atas dua jenis litar, iaitu litar siri, litar yang kita pasang pada almari tu, dan satu lagi litar selari. Uji kaji ini dilakukan untuk membuktikan kecerahan mentol dan jumlah nilai parameter rintangan yang terdapat dalam litar siri dan litar selari. Kita nak uji. Uji kaji dibuat dengan menggunakan komponen elektrik yang sama. Kita guna komponen elektrik yang sama juga. Cuma kita lakukan dengan cara menukar litar siri kepada litar selari. Keputusan dia. Okey, kita lihat apakah keputusan dia. Mentol menyala lebih terang jika dipasang pada litar siri. Tadi kita ada masalah kan, mentol tu malap kan? Rupanya sebab kita guna litar siri. Tapi jika kita pasang pada litar selari, mentol tu menyala dengan lebih terang. Apabila dipasang dengan litar selari. Beban rintangan pada litar selari menjadi lebih rendah. Bila beban dia rendah, lampu tu lebih terang lah. Beban dia menjadi lebih rendah berbanding dengan litar siri, sebab litar siri ni beban dia lebih tinggi. Uji kaji seterusnya ialah membuat pengiraan jumlah nilai parameter. Kita kira pula jumlah nilai parameter rintangan pada litar tersebut. Pengiraan dilakukan merujuk pada rajah 2.3.18 yang telah diberi nilai voltan dan juga arus. Jumlah nilai rintangan pada litar akan dihitung. Kita lihat
Okay, kita tengok ni contoh Ini contoh litar skematik. Ini litar bergambar lah. Okay. Ini litar skematik. Kita lihat di sini telah diberikan nilai bateri 3 volt. Okay. Mentol 1, mentol 2, mentol 3, mentol 4. Switch micro. Normally close, NC, normally open, NO dan common, COM. Ini ammeter. Ammeter ni tujuan dia untuk menyuka arus. Berapa arus dalam litar ni? 0.5 A. A itu apa? Ampere. Okey. Okey, di sebelah kanan ni litar bergambar lah. Awak tengok sini mentol 1, mentol 2, mentol 3 dan mentol 4. Okey. Switch micro dan juga bateri lah. Okey. Switch micro dan juga bateri. Ni litar bergambar lah. Darjah 2.3.9, lukisan bergambar. Litar selari. Ni litar selari tadi kita buat sebelum ni litar siri Semasa switch micro tidak ditekan dan mentol menyala. Maksudnya kita tak tekan switch ni, mentol menyala lah. Maksudnya bila kita buka almari, switch tak ditekan, mentol menyala. Jadi kita nak tahu sekarang ni jumlah rintangan dia berapa. Okey. Formula untuk mencari rintangan, voltan bahagi dengan arus. So voltan dia berapa tadi? Dah diberikan 3 volt. 3. Arus dah diberi tadi 0.5 ampere. So arus 0.5. Jadi 3 bagi 0.5 jumlah rintangan adalah 6 ohm. Jadi untuk litar selari ni jumlah rintangan dia 6 ohm. Untuk litar siri tadi jumlah rintangan dia ialah 36 ohm. Jadi awak nampak beza dia terlalu jauh. 30 ohm beza dia. Jadi bila kita menggunakan litar selari, mentol itu lebih terang kerana rintangan dia rendah. Setakat 6 ohm saja. Kalau litar siri 36 ohm. Bila rintangan dia tinggi, menyebabkan mentol tu malap, tidak cukup terang. Untuk membandingkan jumlah nilai rintangan pada kedua-dua jenis litar, iaitu litar siri dan litar selari, maka pengiraan akan dilakukan antara kedua-dua litar tersebut. Hasil uji kaji ini menjelaskan bahawa nilai rintangan yang kecil akan memberikan kecerahan yang lebih tinggi. Kerana nilai rintangan yang kecil ni, dia akan berikan kecerahan yang lebih tinggi kepada mentol berbanding dengan nilai rintangan yang besar. Yang tadi sebelum ni litar siri sebanyak 36 ohm. Sebab rintangan dia tinggi, mentol dia agak malap.